A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami percaya senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. InsyaAllah malam ni kita akan menceritakan sedikit tentang satu ayat Quran yang kita selalu baca dan amalkan, iaitu surah Kahfi. Saya tidak akan membaca keseluruhan surah Kahfi, tapi saya amat tertarik dengan surah Kahfi ayat ke-18 muka surat 295. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sesuatu perkara secara lengkap dan terperinci. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah daripada Al-Quran secara umum sahaja, bermakna Allah nak cerita apa perkara yang orang tu buat dan apa balasan dia. Allah nak ceritakan tu sahaja. Maknanya Allah nak bagi tahu orang ni buat apa yang dia dapat balasan. Apa kebaikan orang ni buat dan apa balasan kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Seperti dalam surah Kahfi yang menceritakan, di dalam ni ada menceritakan tentang 7 pemuda. 7 pemuda yang beriman, di mana dia hidup dalam satu pemerintahan, di mana pemerintahan itu ada raja yang mengaku sebagai Tuhan. Tak dinyatakan hidup di zaman siapa Ashabul Kahfi ni, tapi diceritakan Ashabul Kahfi ni Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia, di mana dia masuk di dalam sebuah gua, dia melarikan diri ataupun berlindung demi menyelamatkan iman. Dia berlari ke dalam gua, dan gua tu bukannya duduk jauh pun, bukannya duduk di beratus kilometer pun, duduk di dalam bandar itu juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan ketujuh-tujuh pemuda itu selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, dan mereka bangun dalam keadaan selamat, sihat, dan ketika itu mereka tengok keadaan sekeliling. Kita ni dah tidur terlalu lama ni. Tengok keadaan sekeliling sudah pun berubah. Maksudnya zaman ketamadunan yang mereka berhadapan dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan tu sudah pun berlalu. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia. Yang saya amat tertarik di dalam surah Kahfi ni, ianya melibatkan tentang bagaimana penjagaan. Saya ambil kisah ni daripada ayat 18 ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang satu ilmu yang kita gunakan sampai ke hari ini. Sebab tu bila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita baca saja. Ya, baca saja pun dapat pahala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita afala ya'qilun. Allah nak kita berfikir apa yang Allah nak sampaikan, apa yang Allah nak bagi tahu. Kita kena berfikir sikit. Tengok ayat ni, ini ada kena-mengena tentang kehidupan kita, tentang apa yang patut kita buat. Saya nak bagi tahu apakah kisah tu, apakah ayat itu yang menceritakan tentang ilmu yang kita gunakan pada saat ini. Saya akan bacakan sedikit sedutan daripada surah Al-Kahfi ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Sadaqallahul Azim. Saya bacakan terjemahan dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Maknanya Ashabul Kahfi ni tidur, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling melarikan diri daripada mereka, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dekat ayat ni saya nak highlightkan, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri ketika Ashabul Kahfi ni tidur. Di mana dekat situ ayat ni memberitahu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara tubuh Ashabul Kahfi ni, pemuda ni, walaupun tidur, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dengan cara membolak-balikkan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak membolak-balikkan tubuh Ashabul Kahfi, Allah boleh memelihara tanpa melakukan perkara itu sekalipun. Tapi Allah nak bagi tahu, nak ajarkan kepada kita yang Al-Quran ni benar. Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan adalah benar, dan Al-Quran ni dah petunjuk kepada kita, dan kita kena berfikir apa isi kandungan Al-Quran. Seperti mana saya bagi tahu di dalam surah Kahfi ayat 18, dekat sini Allah bagi tahu wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimal. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, Allah membolak-balikkan tubuh dia. Seperti mana yang kita tahu kepada pesakit yang terlantar di hospital, sekiranya dia ada peringkat-peringkat. Contohnya kita ada ECOG, kita panggil ECOG daripada 0, 1, 2, 3 dan 4. Kalau seseorang itu, pesakit itu, dia berada ke ECOG 4, tahap yang keempat dari segi kebolehan fizikal dia, bangun, berjalan, makan, minum, dia berada di tahap yang keempat, bermakna dia adalah pesakit yang terlantar, yang baring di atas katil, tak boleh melakukan apa-apa perkara. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Allah memelihara jasad mereka dengan membalik-balikkan tubuh badannya. Sebab apa? Sekiranya seseorang itu baring dalam keadaan tempoh yang lama, dia akan mendapat kudis tekanan, ataupun kita panggil pressure ulcer, ataupun yang selalu orang panggil bed sore. Bed, katil, sore adalah tekanan. Kudis tekanan yang disebabkan oleh kita tidak membalik-balikkan dia. Sebab apa? Dia baring saja. Selalunya bed sore ni terjadi di bahagian punggung, bahagian-bahagian sendi di belakang kita, tulang yang mudah tercedera disebabkan terlalu lamanya baring. Mula-mula dia akan merah, lepas tu dia akan mengelupas, dan dia akan sampai satu tahap, jika ia dibiarkan, ia akan menyebabkan berlubang. Kadang-kadang boleh sampai ke tulang. Dekat sini kita berfikir, subhanallah, maha suci Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Rabbul Jalal Jalaluh, Allah lah saja Tuhan yang layak disembah, membenarkan Al-Quran
yang Allah Subhanahu Wa Taala mukjizatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih tahun dahulu, memberitahu dekat sini di dalam Al-Quran ini Allah memberitahu kami memelihara jasad dia, ialah orang tengah tidur baring dan tidak boleh bergerak, Allah tidurkan. Allah pelihara tubuh dia dengan cara membalik-balikkan. Kejap Allah balikkan ke kanan, kejap Allah pusingkan dia ke kiri. Sebab apa? Untuk elakkan kudis tekanan. Allah boleh memelihara dia tanpa membolak-balikkan pun. Itu kuasa Allah. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, afala ya'qilun, kamu berfikir wahai manusia, apa yang aku nak bagi tahu dekat sini adalah inilah ilmu aku, inilah pengetahuan aku yang aku berikan kepada kamu, hanya sedikit sahaja. Baru sedikit saja ilmu kita. Allah dah bagi tahu dah dulu lagi dekat Ashabul Kahfi ni. Allah menceritakan untuk nak mengelakkan kudis tekanan, haruslah kita memposisikan dia. Mungkin ada 2 jam sekali kita mengiringkan dia, kita lateral kanankan dia, lateral kirikan dia. Maka benarlah apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Semoga apa yang kita amalkan ini dapat kita sampaikan kepada saudara mara kita, kepada rakan-rakan kita. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah syafaat teragung. Kita nak dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari 1000 pun kita nak selawat pun susah. Kita nak selawat 10 pagi, 10 malam, kata Rasulullah, siapa yang berselawat 10 pagi, 10 malam, layak untuk mendapat syafaat. Layak, baru layak, belum tentu lagi layak untuk dapatkan syafaat. Kita 10 pagi pun, 10 malam pun belum tentu kita boleh buat. Sebab apa? Sebab hidayah untuk melakukan ibadah ini Allah sahaja yang bagi, Allah sahaja yang campakkan. Kita pilihlah mana syafaat yang kita nak. Antaranya pun adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ni kawan karib kita, baca dia. Kalau dah pandai baca, cuba tadabbur ayat dia. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya dengan orang yang faham. Tengok makna je satu-satu. Sebenarnya Al-Quran ini banyak cerita dia, banyak pengetahuan dia. Sebab Al-Quran ni bukan kalamullah. Al-Quran ni kalamun qadim. Quran ni adalah kalam daripada Tuhan. Beza Al-Quran dengan makhluk macam kita, sama beza dia dengan Allah dengan kita. Maknanya Al-Quran ni adalah kata-kata Allah. Sebab tu nak pegang Al-Quran, mesti ada air semayang. Kalau kita pegang buku fiqah ke apa, tak ada masalah, tak ada air semayang pun tak apa. Tapi dengan Al-Quran, kita kena ada air semayang. Sebab apa? Al-Quran ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Semoga apa yang saya sampaikan tentang surah Al-Kahfi ayat 18 mempunyai kaitan yang besar dalam penjagaan pesakit di hospital. Ilmu kesihatan yang selama ni kita tahu rupanya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita supaya kita berfikir apa lagi, banyak lagi ilmu di dalam Al-Quran dan pengajaran yang Allah bagi tahu kepada kita. Rupa-rupanya pressure ulcer ni, cara nak untuk mengatasi dia ataupun menyelamatkannya adalah dengan cara kita membolak-balikkan, memposisikan 2 jam sekali ke, 4 jam sekali ke. Untuk pesakit yang tidak dapat bergerak, Allah dah terang-terang ceritakan di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan mengampunkan kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang hina, yang jahat adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.